Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Kita ada kempen Jom ataupun program Jom Klik Hasil 2023. Ya, macam mana dah isi belum borang anda secara online? Ada yang dah isi tu disimpan draft dulu. Dia takut, bukan takut lah, dia kata ada lagi Pendapatan. perbelanjaan yang telah dibelanjakan nak tolak katanya. Oh, yang pendapatan dia senyapnya. Macam mana? Alamak masing-masing. Apa pun kita nak cakna supaya hari ni kita ada tips-tips lah yang mana tamu kita nak bantu kita untuk memudahkan urusan kita dalam dokumentasi cukai pendapatan kita, khususnya tips e-filing bersama Encik Muhammad Nasir Muhammad Nazri yang merupakan Timbalan Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Assalamualaikum Encik Nasir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat kita hari ni? Alhamdulillah sihat. Saya sihat hari ini. ni. Orang LHDN yang betul. Bukan yang kita dengar kan. Betul, bukan lembaga tipu lah. Yang call hari Ahad tu kata saya daripada LHDN tu tak telefon. Betul. Ini yang betul. InsyaAllah betul. Jangan letak telefon, jangan letak radio, kena dengar sebab ada tips daripada luar terbaik. Terima kasih Cik Nasir bersama kita hari ni. Betul. Untuk perkongsian kita. Mungkin awalnya kita boleh bagi gambaran sikit macam apa yang kita boleh tahu dari program Jom Klik Hasil 2023. Okey, terima kasih. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih juga kepada tim Hakim dan juga DJ Pian, DJ Luke juga atas sesi perkongsian ilmu lah saya anggap ni kan. Sehari sebelum Ramadan. Sehari sebelum Ramadan ni kita nak kongsi ilmu tentang pengisian cukai lah. So saya datang ni saya nak bagi beberapa tips sebenarnya. So sebelum saya mulakan dengan tips tu, saya nak cerita sedikit dari sudut program Jom Klik Hasil tahun 2023 ni. Sebenarnya kita nak pembayar cukai faham apa tu program Jom Klik Hasil ni. Dia berkaitan dengan program pengisian borang nyata cukai pendapatan tahun taksiran 2022. Dia memang kita katakan 2023 tapi kita nak pendapatan ketika 2022 tu dilaporkan pada waktu ini. So setiap tahun kita bermula dengan 1 Mac. 1 Mac ketika tahun yang kemudiannya lah. So sekarang ni 1 Mac 2023 kita mula untuk tahun taksiran 2022. So saya harap pembayar cukai faham dari sudut asas program tu lah. Program untuk pembukaan borang nyata cukai pendapatan tu. So seterusnya pula kita ni nak fokus kepada individu. Individu ni macam-macam kategori je. DJ Pian, DJ Luke. Sebab dia ada yang makan gaji, ada juga orang yang dah makan gaji tapi dia ada bisnes kecil-kecilan tapi dia tak daftar dengan SSM contoh kan. Ada yang berdaftar dengan SSM juga kan. So ada juga di kalangan yang kita katakan walaupun dia SME kan PKS lah, kecil dan sederhana ni, tapi dia ada majikan, dia ada pekerja dia. So pekerja-pekerja yang dia ambil untuk bekerja dan dia bayar gaji. So kita pun kena lapor borang majikan pada 1 Mac ni. Semua syarikat korporat ke pun tetap kena lapor 1 Mac ya. So seterusnya pula dari sudut objektif program. So kita objektif program seiring dan selangkah lah dengan kita punya pelan strategik Lembaga Hasil 2025, kita nak pembayar cukai bersama-sama dengan kita untuk pastikan segala pelaporan dalam bentuk digital. So objektif kita yang pertama, kita nak segala pelaburan cukai mesti dibuat secara atas talian. Kita nak diguna kita punya medium MyTax dan juga e-filing lah. Sebab dulunya dia guna borang kan. Banyak kita guna borang. Borang ni bukan kita kata apa orang kata tak boleh. Boleh tapi dia sedikit leceh. Sebabnya takut macam tulisan yang dia declare tu hilang saban tahun kan, ataupun dia tulis tu kita tak faham dan salah taksir nanti kena cukai tinggi pula kan, atau cukai rendah ke. So kita tak nak perkara tu berlaku. So bila dia dah digital ni, so perkara tu dah atas apa orang kata atas talian, kita dapat semak secara baik lah kan. Dan saya percaya bila dia buat online tu maklumat memang tak hilang dan memang semuanya pengiraan tu boleh buat secara tepat. Sebab dulu masa dia buat borang kan, dia kena kira tu tekan kalkulator tau. So ada yang tersalah tekan. So dia punya jumlah cukai je lain. So kita tak nak pegawai kita pun banyak kerja buat balik kan. Semak balik apa semua kan. Sebab pembayar cukai kat Malaysia ramai kan, bukan Malaysian je, dia ada non-resident lagi kan, expatriate semua. So yang kedua, kita expect pembayar cukai dekat luar sana bila dia dah lapor secara atas talian, bayar juga secara atas talian. So kita nak dia bayar secara online. So kita pun dah ada medium bayar hasil dan kita nak perkara tu dapat digunakan dengan baik lah, supaya bayaran tu kita boleh auto juga keluar receipt. Kalau pun tak ada receipt kat situ, bayaran tu dah masuk dekat bank statement dia. So bank statement dia jadi bukti lain yang dia dah bayar. Tak adalah kita nak bergaduh kan, hilang dokumen ke apa macam tu, sebab dia dah jelas kat situ. So saya percaya jimat masa dari sudut penggunaan bayaran online ni sebenarnya. Yang ketiganya, kita expect dia guna kita punya aplikasi online tadilah macam saya katakan, cuma kita dah guna MyTax. Kalau dulu dia ada Izzat Hasil kalau tak silap saya, tahun sejak
sejak tahun 2020 saya rasa kita dah guna MyTax ni. So dia klik kat MyTax, baru dia boleh log masuk ya. Seterusnya pada bulan ini kita punya objektif bermula 1 Mac ni kita expect pembayar cukai untuk datang dekat kita belajar pasal cukai. Sebab memang betul setahun sekali baru nak isi. Dia banyak kesilapan berlaku. So bila dia datang dekat kita akan ajar. Tapi kalaupun dia tak boleh nak hadir, contoh kaunter penuh ke apa, dia boleh request dengan kita punya pegawai untuk kita bagi nasihat percukaian. Percuma je. Kita boleh hadir dekat tempat tuan-tuan dan puan-puan rakan-rakan pendengar IKIM ni kan, boleh hadir. Nanti kalau nak yang nak buat pun boleh. Kita boleh datang. Ramai je yang agensi dekat luar jemput kita dan setiap laptop semua bawa. So kita hari tu isi, hari tu ajar. So lagi senang. So kalau nak buat request tu boleh hantar dekat taxeducation@hasil.gov.my. Boleh hantar kat email tu ya. Sebab saya percaya banyak-banyak company pun ada yang tak clear kan dari sudut urusan tu. Lepas tu saya nak cerita sedikit lah dalam program Jom Klik Hasil ni, kelebihan bila you laporkan income. Banyak orang Malaysia ni dia cakap, kena bayar cukai. Saya tak laporkan cukai lagi. So saya nak betulkan sedikit dia punya orang kata term yang diguna pakai tu. Kita kat lembaga hasil, kita tak sesuka hati nak cukai orang. Kita expect you laporkan pendapatan. Sebab kita tak tahu pendapatan tuan-tuan dan puan-puan. Bukan kita tak tahu. Sebabnya ada banyak data-data yang kita ada. Cuma kita nak tuan-tuan hadir and laporkan. Bila contohlah peniaga-peniaga yang buat perniagaan ni kan, kadang-kadang dia nak apply loan susah. Sebab tak ada orang yang boleh sahkan income dia dekat luar sana. Hanya e-filing sahaja. So kalau nak buat loan ke, nak buat bisnes ke, yang main cash ni kan. Yang main cash ni. So itu yang kita sebagai wakil MOF ni, kita nak dia buat pelaporan e-filing, maka kita sahkan pendapatan awak. So nanti awak boleh print balik pelaporan e-filing, boleh apply loan. Itu satu kelebihannya. Loan banyak. Sebab nak buat bisnes ni kena rolling lagi, nak buat extra loan untuk buat produk baru kan, macam-macam lagi, buat research pula, nak patternkan lagi. Buat beli rumah, beli kereta, dana-dana macam-macam, sokongan pun betul kan. Memang perlukan. Contoh nak pergi tekun ke apa kan, memang perlukan. So itu sangat penting. Sekarang memang bank minta nak minta receipt bayar cukai LHDN. Dah jam masa tu. Sebab tak pernah kan. So tu yang kita expect dia buat lah kali ni. Satu lagi tentang bantuan khas kerajaan. Sebab tahun ni kita guna nama sumbangan tunai rahmah kan. So because of dia tak ada pengesahan dia punya income tu, maka kita tak boleh nak kategorikan dia tu dekat dalam keluarga yang berpendapatan B40 ke, M40 ke, T20 ke, macam tu. So penting juga bila dia hantar pelaporan, maka kita tahu tuan memang layak lah kita bagi bantuan dalam keadaan income begini. Maksudnya dekat sini tak semestinya pendapatan tu pendapatan yang layak dikenakan cukai untuk you lapor. Walaupun dia kecil, lapor je. Dan kita dekat sini kita terima apa jua yang dilaporkan. Itulah sekadar pengenalan untuk Jom Klik Hasil ni kepentingannya. Terima kasih juga Cik Nasir membetulkan persepsi jugalah kan, supaya tak ada yang berlaku salah faham ataupun menuduh-nuduh macam-macam cerita tentang cukai pendapatan kita ni yang mana manfaatnya untuk kita juga. Betul. Dan kita mungkin nak cerita juga tentang, kalau soalan kita berkaitan dengan apa yang sepatutnya pembayar cukai ni tahu tentang pengenaan cukai. Adakah semua benda nak kena dicukaikan? Dan ada sahabat kita pun bertanya, Mek Su Risha Alam dia pun tanya, kalau kita yang dapat gratuiti oleh pesara yang bersara secara pilihan sebelum usia 50 tahun, itu kira nak dicukaikan juga ke macam mana? Mungkin okay. Terima kasih. Soalan tu nanti saya jawab sekejap lagi. Tapi soalan yang bagus. Sebab geng-geng yang dapat gratuiti dah pencen ni dia nervous sebab dia dapat duit banyak kan. Kan. So dia macam duit tu perlu dilaporkan ke apa kan. Okey. Bagus soalan tu, nanti saya akan explain sebentar lagi. Cuma dari sudut apa yang pembayar cukai perlu tahu. Okey, dia pertama kali saya nak kongsikan tips yang pertama lah. Sebab tips yang pertama atau kita panggil langkah yang pertama sekali, dia nak kena tahu berapa pendapatan yang dia layak kena cukai ni. Sebab itu persoalan semua orang, saya percaya kan. So kita tak tahu, okey aku dah kerja ni, sebenarnya berapa aku kena bayar cukai, macam tu kan. Tapi semua orang bayar, tapi betulkah aku dah layak? So nak kena semak. So bila dia nak semak tu, dia punya formula tu sangat senang. Satu, okey, kita bagi dia dari sudut makan gaji lah. Makan gaji dia senang sikit. Sebab kita nak dia semak dekat penyata EA. Setiap akhir tahun, kalau dia kerja swasta, dia akan bagi EA. Tengok dekat EA tu dia ada banyak ruangan. Part A sampai part F. So dia tengok dekat part C.
Bawah part C ada perkataan jumlah. So terus pergi jumlah tu berapa jumlahnya. Jumlah dekat situ kita nak tengok jumlah tu ditolak dengan EPF dia. Jumlahnya tu mesti RM37,333. Selepas tolak EPF ya. Selepas dia tolak EPF, kalau dah RM37,333 maka dia ada pendapatan yang layak dikenakan cukai. Maksudnya dia kena lapor lah. Dah wajib lapor dah tu. Macam tu. Tu satu. Dua, kalau dia tengok slip gaji, dia tengok slip gaji, dah ada PCB, tolak PCB tu kan, majikan dah kira tolakkan potongan cukai bulanan kita panggil. So bila dah tolak potongan cukai bulanan, maka dia dah ada pendapatan yang layak dikenakan cukai lah, dan dia kena lapor. Itu untuk geng yang makan gaji lah. Untuk kita punya pembayar cukai yang buat bisnes ni pula. Buat bisnes dia lain. Kita pula tak ada tetapkan satu base kepada dia. Kenapa? Sebab buat bisnes ni kejap je naik turun. Kalau untung tu untung betul kan. Kalau dia rugi, kita faham rugi betul. Contoh masa COVID. Dia bukan rugi tapi dia tak ada channel nak buat bisnes. Tapi pada waktu tu banyak orang buat online. Kan? Betul-betul. So that's why kita katakan kita tak letak any base kepada pembayar cukai yang dalam kategori menjalankan perniagaan. So dia buat bisnes saja, daftar ke tak daftar dengan SSM ke dekat pihak berkuasa pertempatan ke PBT kan, dia kena lapor. Dia kena lapor pada pihak lembaga hasil. Dan baru kita boleh bantulah kalau kita rasa you layak dibantu. Contoh macam dia buat perniagaan kecil dan sederhana kan. Perusahaan kecil dan sederhana SME ni. So bila kita tengok dia lapor, dia banyak kerugian. Dan kita akan boleh bagi bantuan. Dia nak apply dekat SME Corp ke, dia nak apply kat Tekun ke. Dan kita boleh bagi bantuan. Sebab kita tahu, dia rugi, dia perlukan dana. Dan perkara tu yang dia sepatutnya faham. Dekat dalam pelaporan dia. Sebab tu kalau dia rugi pun dia jangan takut, dia lapor je. Kita memang expect perkara tu berlaku di peringkat di peringkat taxpayer lah sebenarnya. Tapi yang ini mereka yang enterprise kan guna nama betul. sendiri. Tapi kalau Sdn Bhd tu lain lah kot Sdn Bhd dia lain. Kalau Sdn Bhd kita percaya dia dah kena ada auditor dia, tax agent dia kan. So itu dah perkara yang kita dah letak dalam akta. So dia kena tahu yang dia kena lantik ejen cukai untuk semak semula dia punya cukai. Sebab bila kata Sdn Bhd ni dia dah ada share. So dia dah ada macam-macam. So bisnes dia pun besar. Mungkin produk dia bukan satu, produk dia pelbagai. So dia ambil masa untuk kita audit. So that's why kita minta dia lantik ejen cukai semak dulu. Dan baru kita semak di peringkat lembaga hasil kemudiannya. Ejen cukai ni pun bukan sembarang orang. Diberi lesen, dilantik oleh MOF juga. MOF punya. So memang kita memang bertauliah. So kita tak lantik sesuka hati lah ya. Macam tu. So jangan risau. So you lantik ejen cukai. Contoh yang enterprise kan. Kadang-kadang enterprise pun call kita sebab saya dekat call center, dia call kita, encik saya memang tak tahu pasal account ni. Apa asset liability semua tak tahu kan. Boleh tak ajar sekarang? Kita dekat call center, lagi-lagi call center lembaga hasil, kita bukan tak nak ajar, tapi isunya kita di peringkat pencukaian, bukan di peringkat perakaunan. So kita expect tuan-tuan dan puan-puan dan pendengar sekalian, kalau yang menjalankan enterprise, dia cari juga accountant dekat luar. So cari dulu, belajar dengan accountant, pergi kursus. Sebab perkara tu perkara yang penting untuk dia tahu sebagai owner. Sebab jangan takut ada pekerja dia selewen duit, dia tak tahu kan. So perkara tu dia kena tahu. So tahu-tahu ada duit je dalam bank, padahal duit tu sepatut banyak lagi kan, tapi dah hilang. Contoh. Dan perkara tu dia kena noted. That's why kita expect dia dah lantik accountant dekat luar, walaupun tak ada. Kalau enterprise kita tak tulis dalam akta, dia wajib ada. Tapi dia boleh untuk ada kalau dia tak ada ilmu lah ya. So dia pergi kursus, dia lantik, buat dulu, belajar. Maksudnya bila dia dah belajar tahun pertama, contohlah dia first time buat enterprise kan, zaman COVID tu berhenti kerja, buat bisnes kan, untung berlipat ganda contoh. Lepas tu dia nak belajar macam mana nak lapor. Okay, sekarang ni bukan kita kata tak boleh hadir dekat tempat kita, cuma tempat kita terlalu banyak taxpayer datang untuk kita ajar. So now you lantik, you pergi ke accountant, firma-firma account lah, bukan firma-firma audit ni. Pergi firma-firma account, dia akan ajar macam mana nak buat, belajar. So once you dah belajar, dia akan belajar macam mana dia nak laporkan apa itu asset, liability, dan macam mana dia nak pastikan dia punya perakaunan yang dilapor tu layak dikenakan cukai. Nanti dia belajarlah macam mana nak kurangkan cukai ke. Dekat situ saya percaya dia akan belajar. Okay. Menarik tu kalau dapat belajar. Memang sangat menarik. Kalau tahu serbi tips yang kita boleh tahu daripada LHDN. Okey, kita nak berehat kejap lah. Okey, kita akan kembali selepas ini bersama dengan Cik Nasir Nazri, Timbalan Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Khidmat Korporat LHDNM. Di Warna Pagi Radio IKIM. Inspirasi for Islam. Ayo kita laksanakan cukai demi negara agar
membangunkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Wawa, seronoklah Kak tengok Wawa buka pusat home terapi matematik ada perniagaan sendiri. Sambil tu, boleh uruskan anak-anak pergi balik sekolah dan rumah tangga. Cuba Wawa ajar Kak, macam mana nak buka perniagaan home ni? Alhamdulillah, syukur Kak Ain. Wawa dapat franchise yang sangat membantu. Akak boleh buat carian di www.home.edu.my atau hubungi 0108321140. Sekarang juga Kak Ain telefon. Jika anda mencari peluang bisnes franchise pendidikan, mari bersama kami membina generasi yang cintakan matematik. Definitely a place to start. Mak dapat panggilan haji tahun ni. Tapi Mak tak boleh nak jalan jauh. Mak jangan risau. Kami nak hadiahkan Mak pakej Haji Felda Travel. Agensi berlesen, hotel dekat je dengan masjid. Mudah mana beribadah. Servis pun bagus, berbaloi. Betul ke Man? Betul Mak. Haji kan sekali seumur hidup. Kami nak yang terbaik untuk Mak. Alhamdulillah, bagus anak-anak Mak. Jamin berbaloi. Mencari pakej haji, hubungi 019-279-0022 atau layari feldatravel.com.my. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami pagi ini tajuk tips e-filing 2023 untuk borang BE bersama Cik Muhammad Nasir Muhammad Nazri, Pegawai Timbalan Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Khidmat Korporat LHDNM. Ni ramai soalan sahabat kita ni, macam peniaga baru lah, kita baru nak bayar cukai lah. Termasuk soalan daripada kami juga ni, Cik Nasir, berkenaan dengan bila kita sedar kita layak kena cukai ni, apa next apa lagi step, yang langkah seterusnya boleh So kita ambil? tadi step pertama saya dah kata tentang dia kena tahu pendapatan yang dia layak kena cukai. Ya. Step kedua dia kena buat pendaftaran nombor cukai. Okey, pendaftaran nombor cukai ni ini pun perkara baru untuk Januari 2023 ya. Dalam ucapan bajet pada tahun 2022 dulu. So 2022 dibentangkan Dewan Rakyat pada tarikh 29 Oktober 2021 ya. Pada waktu tu kita dah kata akan ada penggunaan nombor pengenalan cukai atau kita panggil TIN ya, Tax Identification Number. Mulai 2022 ni kita akan buat secara automatik kepada individu warga negara rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas. Maksudnya semua rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas kita akan daftar secara automatik. Tapi ada beberapa keadaan yang automatik tu. Kita takut dia salah faham. Contoh, kalau automatik dia pekerja dan dia ada PCB. Once ada PCB je kita daftar auto. Walaupun dia tak ada nombor cukai. Dua, contoh kalau you daftar dengan SSM. You daftar je dengan SSM, kita akan terus daftar juga. Itu auto. Next, kalau you ada jual, beli atau you terima mana-mana property. Contohlah tiba-tiba ada property orang bagi ke kan. Kan kita tak tahu sebab banyak claim macam tu. Kan. Bukan dia punya, orang bagi dia kata kan. So kita dah dapat data tu dan data tu ada nama awak je, IC, dan kita daftarkan secara auto juga. Nombor pengenalan cukai tu. Itu auto. So dua yang step seterusnya kalau tak buat secara auto pun dia boleh hadir ke kita punya kaunter terdekat di mana-mana cawangan lembaga hasil ataupun buat secara atas talian saja. Guna kita punya My Tax, klik e-daftar. So Google je e-daftar, saya rasa boleh keluar je kat situ ya. Itu secara ringkas step nombor 2 lah So saya pergi pada step nombor 3. Step nombor 3 ni lepas dah ada nombor cukai tadi, sebab dia kalau daftar e-daftar, daftar hari yang sama terus dapat, once klik hantar je terus dapat nombor cukai. Kalau individu lah dia senang sikit. So terus dapat nombor cukai. Ada je nombor cukai, nak masuk ke My Tax tadi kena ada nombor PIN. Itu step nombor 3 Tips yang ketiga dia kena ada nombor PIN pula. So nombor PIN ni kita gelarkan dia sebagai sijil digital. Kalau tuan-tuan yang dah mula masuk dekat kita punya My Tax tu, pergi dekat ruangan log masuk je, tahun ni mesti masuk je dia tulis sijil digital tidak wujud. Contoh. So bila tidak wujud maksudnya tak ada nombor PIN lagi. Dia kena apply nombor PIN. Nak apply nombor PIN ni ada 2 kaedah saja. Semua sebab kita buat secara online je tahun ni. Pergi boleh pilih eCP55D atau eKYC. So eKYC ni dia pakai yang
pengecaman identiti wajah tu. Zaman COVID kan susah kan. So dia kena ambil selfie, lepas tu dia kena ambil IC depan, IC belakang. Kat situ kita buat pengecaman wajah. So kalau dia memang orang yang sama, dan kita akan hantar link kepada email yang dia daftarkan. So sekarang ni untuk buat permohonan nombor PIN, dia kena ada email berdaftar. Wajib ada email. Tak ada email saja, kita minta dia buat kemas kini lah dalam profil dia. Dia boleh buat kemas kini, dan nanti kita akan bagi sijil digital tu melalui email dia sahaja. Penting untuk ada password ni, ada sijil digital tu sebab dia nak bina password. Ada password baru boleh masuk dekat dia punya MyTax tu lah ya. Untuk yang geng sedia ada pula, contohnya macam tadi yang pertama kali ya, dia tak ada sijil digital. Contohlah macam saya percaya DJ Pian dah ada nombor cukai, DJ Luke pun dah ada nombor cukai kan. Tapi bila dia masuk je dekat dia punya sijil digital tu, tiba-tiba dia keluar sijil digital dia kata perlu diperbaharui. Telah tamat tempoh, dia tulis sijil digital tamat tempoh, dan dia diminta perbaharui. So bila perbaharui tu dia ada kontrak kat situ, dia kena setuju semua everything kan. So tuan jangan risau, untuk rakan pendengar sekalian, memang kita sijil digital kena renew setiap 3 tahun. So untuk yang sedia ada, setiap 3 tahun dia kena renew. So dia klik saja setuju, teruskan, dan boleh dah buka. Maknanya yang previous ni tak boleh pakai lah. Boleh pakai. Maksudnya yang sebab kita ni sijil digital, sebab kita nak melindungi data yang tuan-tuan lapor tu. So sekarang ni setiap 3 tahun kena renew kontrak. Itu syarat yang diletakkan. So bila dia dah 3 tahun, takkanlah setiap kali nak renew nak kena hadir kat tempat kita. That's why kita buat online. So tuan-tuan baca kontrak tu, lepas tu tekan setuju dan teruskan. Dan dia boleh buka dah MyTax dia. Itu sekadar sampai dapat nombor PIN dululah dia punya stepnya ya. So yang lagi sikit kalau boleh saya sambung, untuk step yang keempat adalah dia kena laporkan income. So bila dah berjaya dapat nombor PIN, log masuk IC, lepas tu masukkan password, dan dia boleh teruskan masuk income. So income kita buka, dekat situ ada jenis-jenis borang dululah. So jenis borang yang dia nak pilih, saya nak tekankan juga sebab dah banyak dah kes pindaan borang ni kita dapat dekat call center ya. Kalau dia makan gaji sahaja, tak ada income lain kan, dia memang kerja dengan majikan je, then dia isi borang EBE. Dia boleh pilih EBE, lepas tu kena make sure tahun taksiran betul lah. Sebab you kena isi tahun taksiran 2022. Ada orang tu isi tahun taksiran lain. Tu salah tahun pula. Nampak sangat tahun banyak yang tak lapor. Kan? Macam tu. So kalau dia ada gaji, dia makan gaji dengan majikan, tapi dia buat bisnes kecil-kecilan tadi saya kata tu, tapi tak berdaftar dengan SSM. Walaupun tak berdaftar tuan-tuan ya, sebab kita ni ada maklumat lain di peringkat lembaga asing yang kita tahu you ada that income. Kan contoh you buat bisnes macam melibatkan agent property hartanah contoh. Side income side income ni kan. Betul. Lepas tu you side income jual Prudential, jual COVID. Kita ada buat Grab, kita ada data-data tu. So kita nak walaupun you tak berdaftar, you kena hantar juga pelaporan income tu. Sebab perkara tu nanti bila kena taksir, bahaya kena penalti pula. So dia takut kena taksiran tambahan ya. So bila dalam kategori yang macam ni, dia ada gaji, dia buat bisnes juga, dia kena isi borang B. EB, B for business ya. Dia borang dia lain sikit. Then pilih tahun taksiran. Ini yang tak daftar dia daftar ke SSM? tak daftar ke, then borang B. Betul. Maksudnya enterprise tadi berdaftar ke tak berdaftar, borang B. Dan kat situlah sebenarnya. Contoh kalau dia buat partnership dia lain sikit. Sebab dia dapat CP30 kita panggil ya. Penyata agihan pendapatan untung atau rugi tu. So bila dia dapat CP30, untung dia tu dia kena lapor dekat dalam borang B juga. Dekat situ. Kadang-kadang ada rumah, ada yang orang kaya buat rumah kan, buat sewaan. Dia sewa rumah yang banyak tu dia jadi bisnes. Sifat dia jadi bisnes dah. Sebab kita banyak pembayar cukai yang contoh dah pencen kan, tapi ada 10 rumah. 10 rumah dia buat sewa. Dan itulah income dia. Itu dia jadi bisnes. So borang B lah. Kena borang B. Dia kena lapor walaupun dia dah pencen. Kalau yang dah terisi borang BE, lepas tu dia nak pindah balik borang kena B. buat pindaan tu. So kena buat pindaan. Betul. Pindaan tu kita memang sangat suggest kalau pindaan nak buat, kena buat dalam tempoh e-filing ni. Supaya tak ada taksiran dibangkitkan oleh pegawai kita lah sebenarnya. Dia ada beza ke sebenarnya dia punya dari segi percukaiannya tu, maksudnya yang BE dengan B tu? Okey, dia sebenarnya tak ada beza. Cuma dari sudut jenis income. Jenis income tu. Sebab B tu nanti dia kena isi dia punya penjatuh untung rugi. Dia kena explain kat situ. Kalau yang gaji je. Dia tak payah explain kan. Dia guna duit tu untuk apa. Sebab bisnes dia kena explain. Okay, berapa dia nak tuntut dia punya belanja. Dia kena tulis kat situ satu persatu. Dan kita taksir. Itu beza sikit penggunaan borang tu sebenarnya. Okay. Lepas tu saya nak
tekankan juga dari sudut individu-individu yang sering bertukar kerja. Dalam setahun dia tukar-tukar kerja ya. Dekat dalam borang cukai ni, lepas tu nanti dia isi satu tempat kerja je. Okey. Contoh. Sepatutnya Dia tak update lebih kot. Macam mana? Tak, dia kata nanti majikan sebelum ni tak hantar EA pun. Sebab EA kadang-kadang majikan memang bagi cukup 12 bulan baru keluar. Tak cukup 12 bulan tak keluar. Betul. Tapi you kena minta lah sebab you bukan pekerja kita dah tak tahu yang kita kena bagi EA kat awak. So awak kena contact balik majikan lama, dapatkan EA tu dan joinkan income tu. Kena joinkan income dia majikan A, majikan B, majikan C. Join, baru lapor dekat dalam borang cukai awak. Macam tu. Sebab kita kat lembaga hasil dah ada data. Tapi bila kita ada data, dia tak puas hati. Contoh dalam ketika audit lah. Sebab saya ada EA ni je. Tapi kita dah ada data lain. Macam tu. So kita tak nak perkara tu berlaku berbalahan. Kita nak majikan faham. Kalau you tukar majikan banyak kali lah. Contohlah disebabkan macam-macam lah kan isu-isu dunia yang you ada and you tukar. So bila tukar you kena tambahkan. So nanti dekat dalam pelaporan tu kita tanya berapa bilangan penggajian. Dia kena letaklah 3 contoh. Tukar-tukar company. Itu je lah. So yang satu lagi yang berlaku kesilapan selalu dari sudut jenis taksiran. Sebab kita kan ada jenis taksiran bersama atas nama suami, bersama atas nama isteri. So dia ada beza semua tu. Dan lepas tu berasingan. Lepas tu ada pendapatan diri sendiri / janda, bahalu, duda. Ada. Lepas tu ada juga diri sendiri pendapatan pasangannya tiada pendapatan atau pendapatan dikecualikan ya. So sebenarnya nak kena tengok pasangan tu kerja ke tak. Kalau pasangan tu kerja, okey, ada nombor cukai ke tak? Pendapatan dia tu layak dikenakan cukai ke tak? Ada je pendapatan tapi pendapatan tu sangat kecil. Contoh, pada ketika sangat kecil tu, kita nak tengok. Kalau pendapatan isi rumah kecil, kita nak dia pilih taksiran bersama. Atas nama siapa tu, kena tengok mana yang tinggi. Contoh suami tinggi. Sebab kadang-kadang isteri tinggi. So pilihlah atas nama isteri. Dia boleh joinkan tu. Tapi ketika lapor, dua-dua kena lapor. Contohlah saya dengan isteri saya tak bekerja tapi kerja online je kat rumah, jual biskut-biskut je. Tapi pendapatan lebih tinggi. Tak kerja lah contoh. Lepas tu saya nak joinkan income saya buat taksiran bersama atas nama suami. Okey, saya pilih perkara berkenaan dan saya laporkan. Dekat dalam borang cukai tu, dekat bawah bahagian PCB tu kita ada tanda tau. Pendapatan yang digabungkan daripada pasangan dibawa masuk kat dalam tu. Dia boleh combine. Nanti kita combinekan income dia. So itu di peringkat saya sebagai suami sebab pilih atas nama suami. Nanti bila isteri pula, dia kena lapor juga. Dia kena lapor, dia pilih juga taksiran bersama atas nama suami. Tapi pendapatan dia kena letak kosong. Pendapatan berkanun pengajian dia letak kosong. Nanti dekat bawah tu dia ada pendapatan yang disatukan atau yang digabungkan tu, dia kena letak balik pendapatan dia hantar kat suami tadi berapa. Kat situ baru dia boleh hantar. Lebihnya taksiran bersama ni, walaupun pendapatan isteri tu ada tapi dia kecil, tak layak kena cukai, suami tadi boleh tuntut pelepasan isteri RM4,000. Itu kelebihan taksiran bersama. Tapi nak kena tengoklah pendapatan isteri tu layak kena cukai atau tidak. Kalau isteri pun gaji besar, suami pun gaji besar, kita nasihat taksiran berasingan. Jangan pilih taksiran bersama lah. Panjang cerita. Hidup semati je nasi. Tapi betul. Tapi dia sebut cukai yang dia susah. Okey. Bahaya. Sebab ramai salah faham kat situ. Okey. Jenis taksiran pun sangat-sangat penting. Kita belajar kita step terakhir sikit lagi kalau boleh tambah. Step last sekali adalah dia kenalah bayar cukai secara atas talian. Itu yang saya kata tadi lah. So tadi dia dah isi borang, semua dah tuntut pelepasan semua kan. Last kali step yang kelima, tips yang kelima tu bayar cukai secara atas talian. So kita pun ada medium aplikasi bayar hasil dan kita nak diguna bayar hasil tu dan laporkan dia punya income lah. Contoh kat bayar hasil ni, kadang-kadang pembayar cukai yang dah ada PCB makan gaji, dia expect dia tak kena bayar sebab dia dah tahu ada refund. Case refund ni pula suka untuk saya kongsi dengan rakan pendengar di iKIM sekalian. Refund kat lembaga hasil ni kita bayar 30 hari selepas e-filing dilaporkan. Maksudnya bermula 1 Mac. Betul, 1 Mac kita mula. Contohlah macam Tuan Lut nak lapor hari ni 22 kan, dah jumpa saya. Hari ni 22 Mac baru dia nak lapor. So 22 Mac ni 30 hari kemudian lah dari tarikh submission.
Baru kita bayar refund sebenarnya. Dapat duit raya. Dapat duit raya. Bolehlah sempat raya. Tapi bila dapat awal, maksudnya kita punya staff bekerja bagus lah. Dia meningkat lembaga hasil. Tapi contohlah tuan-tuan dapat lewat sikit daripada kawan-kawan lain. Tapi masih dalam tempoh 30 hari. Kita harap rakan pendengar faham. Selagi belum 30 hari, tak perlulah hantar email kat kita ke, kejar kita ke, call kita ke. Saya faham. Duit tu memang ada tuan-tuan. Sebab dah lapor kan. So 30 hari, kalau dah tak dapat selepas 30 hari, baru cari kita. Itu prosedur yang betul lah. Sebab kita dekat dalam musim cukai ni banyak sangat individu yang nak cari kita, banyak isu lain. So kalau tuan-tuan yang dah lapor nak cari pasal refund je. So banyak orang lain yang baru nak lapor borang tu tak sempat nak jumpa kita. So tak sempat nak call kita. So saya harap rakan-rakan pendengar sekalian yang dah isi borang tapi tak dapat refund, tunggu selepas 30 hari. 30 hari tu 30 hari bekerja tau. Tak termasuk satu Ahad. So mesti 30 hari bekerja. So selepas 30 hari bekerja tak dapat, boleh call kita. Boleh email kita. Pada waktu tu kita sentiasa akan respon. Pada waktu tu ikut je tips dan steps dari tu, insya-Allah kalau dah semua tu diikuti, you are on the right track. Insya-Allah, dan SDNM sentiasa akan membantu kita untuk memudahkan urusan percukaian kita. Dan sebenarnya kalau ikutkan banyak lagi yang kita kena nak tanya Cik Nasi. Insya-Allah cukupi. Kita cuba dapatkan perkembangan. Minggu depan. Ada. Kita cuba. Saya tengok lagi. Saya rasa ada 3 jadual dekat IKIM. Saya tak tahu tarikhnya. Baik, insya-Allah. Untuk hari ini terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga. Selamat berpuasa. Terima kasih. Selamat puasa juga pada pembayar cukai di Malaysia. Insya-Allah. Terima kasih atas semua tanggungjawab yang telah dilaksanakan. Assalamualaikum. Itu dia perkongsian kita untuk segmen bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, dan kita dah sampai ke penghujung mana pagi. Terima kasih sahabat semua kerana bersama dengan kami. Mohon maaf sebarang kekurangan, jumpa lagi besok lah. InsyaAllah. Syafiq Saleh teruskan tugasan Aspirasi 10.1. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Temu Bual